Saya Aruldas Armugam, penuntut PhD dari Universiti Putra Malaysia. Ya, buat kajian di bawah penyelidikan Profesor Dr. Wijayalakshmi Subramaniam. Okey. Tajuknya dorongan motivasi instrumen penilaian prestasi kendiri terhadap penguasaan bahasa kebangsaan. Ya, terhadap penguasaan bahasa kebangsaan berdasarkan model Keller. Penilaian kendiri ini merujuk usaha menambah baikkan kualiti diri, Okey. Antaranya mengenal pasti kawasan, kekuatan dan kelemahan diri dalam sesuatu perkara, Inilah yang menjadi kunci utama dalam instrumen penilaian prestasi kendiri, yakni murid akan menilai zon kekuatan dan zon kelemahan. Jadi, semasa bercakap tentang bahasa Melayu, maka kita tidak dapat lari daripada DSKP, Dokumen Standard Kurikulum Pembelajaran Sekolah Rendah Bahasa Melayu. Maka, kajian ini mengambil kira ke semua aspek morfologi dan sintaksis dalam DSKP. Untuk menyatakan tentang instrumen penilaian prestasi kendiri pula, ada 6 konstruk utama, iaitu SB, sistem bahasa, nombor soalan, markah mengikut bahagian, jumlah markah, betul, skor betul dan pencapaian warna. Okey, pelajar hanya dikehendaki membulatkan nombor soalan yang diperoleh markah penuh di ruang nombor soalan, mengira dan menulis jumlah skor markah dalam konstruk B dan mengecam pencapaian warna berdasarkan julat markah dalam jadual penentu warna. Itu saja yang perlu mereka buat. Jadi, pelajar sudah pun diberi pendedahan 2 kali. Mereka sudah ada pengalaman menggunakan instrumen ini 2 kali. Merujuk metodologi kajian, teori yang diadaptasi di sini ialah teori motivasi model ARCS yang dipelopori oleh John M. Keller. Teori ini mengandungi 4 komponen utama: A. Attention atau perhatian, R. Relevance atau kesesuaian, C. Confidence ataupun keyakinan, dan S. Satisfaction ataupun kepuasan. Okey. Jadi, instrumen yang kita gunakan di sini ialah instrumen soal selidik, yang mana setiap komponen ini ada 3 item. Yang mana item-item ini sudah pun disahkan sebelum ini dalam kajian lepas. Responden terdiri daripada 60 orang pelajar tahun 4 SJKT Ladang Semenyih. Mereka hanya dikehendaki menyatakan sama ada setuju, tidak setuju ataupun tidak pasti. Atau kurang pasti. Kalian hadirin, merujuk dapatan strategi A, perhatian, attention, ada 3 item. Item pertama tentang mencungkil minat murid. Item kedua tentang merangsang mereka untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan. Dan ketiga pula, menyedarkan mereka supaya perlu berhati-hatilah. Okey, jadi dalam segmen pra ke semua pelajar tersebut, responden tersebut menyatakan mereka kurang pasti bagi setiap item tersebut. Namun pada peringkat post, artinya setelah mereka menggunakan instrumen, mereka sudah ada tanggapan bahawa mereka sangat setuju bahawa ia betul-betul mencungkil minat, merangsang untuk mengenal pasti kekuatan kelemahan dan menyedarkan mereka untuk berhati-hati. Itu pada peringkat strategi A. Seterusnya, strategi R, relevance atau kesesuaian. 3 item juga. Dia menilai tentang sama ada model ini sesuai dengan tahap pemahaman mereka,
Model ini memberi pilihan kepada mereka untuk menyusun langkah seterusnya dan arahan dan panduan penggunaan model ini jelas ataupun tidak. Jadi sebelum menggunakan IPPK, murid mendapati bahawa mereka kurang pasti. Setelah menggunakan 2 kali, mereka memberi respon bahawa mereka pasti bahawa model ini sangat sesuai mengikut pemahaman mereka, memberi pilihan kepada mereka untuk menyusun langkah seterusnya dan arahan dan panduan penggunaan model ini jelas. Seterusnya bagi strategi C, keyakinan, confidence ya. Okey. Item model ini membantu dirinya untuk menentukan target seterusnya. Kedua, menyokong motivasinya untuk bermaju dan membantunya untuk mengetahui kejayaan sebenar. Ya, di sini pun sama juga kedapatan dia. Jawatan sama juga. Di mana di peringkat sebelum menggunakan instrumen, kesemua mereka kata mereka kurang pasti. Tak ada seorang pun yang menyatakan setuju ataupun tidak setuju. Tetapi setelah menggunakan instrumen, mereka ada tanggapan, mereka sudah ada pengalaman dan menyatakan bahawa mereka sangat setuju bahawa model ini membantu mereka untuk menentukan target, menyokong motivasi mereka dan membantunya untuk mengetahui kejayaan sebenar. Begitu juga dengan strategi S, satisfaction atau kepuasan. Namun kita boleh nampak ada sedikit perubahan bagi S3. S1 dan S2, S1 dia menyatakan tentang dia boleh menggunakan model ini untuk mengukur kejayaannya pada masa akan datang. Dan S2 pula dia menyatakan bahawa model ini menggalakkan motifnya untuk maju ke arah kecemerlangan. Untuk kedua-dua item ini, kesemua murid pada peringkat sebelum menggunakan instrumen menyatakan mereka kurang pasti. Namun setelah menggunakannya mereka pasti, ya, mereka setuju bahawa ia boleh model ini untuk mengukur kejayaan pada masa akan datang dan menggalakkan motifnya untuk maju ke arah kecemerlangan. Namun bagi S3, item S3 ada respon yang agak bercampur. Ya. Item ini dia kata mencetus nilai kendiri positif, iaitu buat latih tubi dan sebagainya. Sebelum menggunakan instrumen ini, 25 orang pelajar menyatakan mereka setuju bahawa model ini boleh mencetus nilai kendiri. Artinya murid ini memang ada orang kata dia dalam kumpulan A lah, kumpulan yang mana mereka ada asas. Bagi kumpulan dan 35 orang murid lain, dia menyatakan bahawa mereka kurang pasti. Tak ada seorang pun yang menyatakan tidak setuju, ya. Setelah menggunakan ini, setelah menggunakan instrumen, mereka menyatakan bahawa kesemua mereka menyatakan bahawa mereka sangat setuju. Yang ini dia boleh menggunakan model ini untuk mengukur kejayaan pada masa akan datang, menggalakkan motifnya untuk maju ke arah kecemerlangan dan mencetus nilai kendiri positif. Artinya 35 murid yang menyatakan kurang pasti sekarang mereka bergabung dengan murid lagi yang baki 25 orang menyatakan bahawa mereka setuju. Inilah dapatan dia. Kesimpulannya, IPPK ini bersifat mesra pelanggan, yakni menyelesaikan masalah melalui cara yang mudah dan menarik. Ia juga bersifat dinamika di mana ia boleh disesuaikan mengikut trend pentaksiran bilik darjah. Ini bermakna motivasi pelanggan dipastikan sentiasa terkawal kerana dibiasakan untuk menghargai potensi diri berbanding melihat potensi orang lain. Okey.
Nilai menghargai diri dapat menjayakan matlamat falsafah pendidikan negara untuk melahirkan masyarakat yang berpotensi dan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek. Keseimbangan emosi ini menggalakkan seseorang sentiasa menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi utama dalam amalan harian. Oleh itu, model motivasi ARCS dan model IPPK saling melengkapi agenda untuk mencungkil motivasi perkembangan penguasaan bahasa kebangsaan dalam kalangan pelajar bukan penutur jati. Sekian, terima kasih.